Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam Sembang Santai Malaysia Malaysia. Tanpa kita sedari, kita telah pun berada di episod ke-12. Seperti biasa, anda bersama saya, Aisyah Najwa, dan rakan tugas saya, Mariam Yunus, dan pada hari ini kita akan membincangkan mengenai isu ancaman luaran Malaysia iaitu serangan mata wang. Okay. Seperti episod sebelum-sebelum ini, kami bawakan kepada anda tetamu yang istimewa untuk bersama-sama kita kupas isu yang hangat. Baiklah, pada hari ini, tetamu pertama yang kami bawakan adalah Syaurah Murfiqah binti Saifulizam daripada IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Apa khabar Syaurah? Alhamdulillah, sihat. Tetamu kedua pula ialah Dayang Hadikah binti Abang Effendi daripada Universiti Teknologi Mara, Samarahan, Sarawak. Jadi apa khabar? Apa khabar Hadikah? Hai, khabar baik. Pertama sekali kami nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana sudi hadir ke Sembang Santai kita pada hari ini. Baiklah, berdasarkan kepada isu kita, ancaman luaran Malaysia, isu serangan mata wang, isu ini berpunca daripada pemain pasaran yang memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi global atau faktor-faktor geopolitik lah untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan mata wang Malaysia. Jadi serangan seperti ini dapat melemahkan lagi nilai mata wang negara kita dan memberi impak kepada ekonomi domestik. Betul Tuan Syah. Jadi bila kita cakap mengenai isu mata wang negara merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kestabilan ekonomi sebuah negara. Jadi Malaysia sama seperti negara yang lain juga tidak dapat lari daripada ancaman yang berkaitan dengan mata wang. Ancaman tersebut boleh datang dari dalam negara maupun luar negara. Betul. Jadi kita semua sedang merasai kegawatan ekonomi sekarang ni dengan kejatuhan nilai mata wang kita. Kalau dahulu pada tahun 2012, $1 bersamaan dengan RM3.05. Namun sekarang tahun 2024 kan, $1 dah bersamaan dengan RM4.72. Ini menunjukkan jurang yang agak besar lah. Dalam tempoh 12 tahun je dah meningkat sebanyak RM1.67. Jadi saya ingin bertanya kepada Syaurah, kenapa agak-agaknya mata wang Malaysia ni boleh jatuh? Apakah faktor-faktornya? Baiklah. Okay. Berdasarkan laporan OCBC Bank, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penurunan nilai mata wang Malaysia. Faktor-faktor ini boleh dibagikan kepada dua kategori utama, iaitu faktor eksternal dan faktor domestik. Baiklah, faktor eksternal. Yang pertama, kelemahan ekonomi China. Penurunan renminbi, ekoran kelemahan ekonomi China boleh menyebabkan tekanan terhadap mata wang Malaysia kerana negara kita kan mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Baiklah, yang kedua, kekuatan dolar Amerika Syarikat. Keadaan di pasar antarabangsa juga dapat mempengaruhi nilai mata wang Malaysia. Kadar pulangan hasil pembendaharaan AS yang lebih tinggi daripada Malaysia dapat menarik pelabur untuk melepaskan ringgit menyebabkan penurunan nilai. Yang ketiga, harga minyak. Kelemahan harga minyak juga merupakan salah satu faktor utama. Malaysia adalah pengeksport minyak yang signifikan dan penurunan harga minyak global menyebabkan pendapatan negara kita berkurang. Sebab itu ia boleh menjejaskan nilai mata wang Malaysia. Baiklah, faktor yang kedua, faktor domestik. Yang pertama, lebihan akaun semasa yang semakin berkurangan. Ia dapat menjejaskan kestabilan mata wang Malaysia kerana ia boleh menimbulkan kebimbangan di kalangan pelabur dan memberi tekanan kepada nilai mata wang. Baiklah, yang kedua, ketatnya dasar monetari oleh Bank Negara Malaysia BNM. Langkah-langkah berhati-hati yang diambil oleh Bank Negara Malaysia untuk mengetatkan dasar monetari selepas penurunan indeks harga pengguna IHP utama juga boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam mata wang. Secara keseluruhannya, kombinasi faktor-faktor eksternal dan domestik ini menyebabkan mata wang Malaysia mengalami tekanan dan kejatuhan nilai. Bagaimanapun, prospek jangka panjang bagi nilai mata wang Malaysia masih bergantung kepada bagaimana negara ini menguruskan faktor-faktor ini serta keadaan ekonomi global dan domestik yang berkaitan. Jadi saya nak tanya pendapat Mariam tentang punca kejatuhan nilai mata wang negara kita. Baiklah.
Saya juga setuju dengan pandangan Syaurah. Jadi bagi menjawab soalan pertanyaan Syaurah tadi, saya dah ada menganalisis satu video yang dibuat oleh Dr. Adam Zubair. Jadi topik yang dibincangkan di dalam video tersebut ialah kenapa nilai mata wang Malaysia ni jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan nilai mata wang di Singapura ataupun Brunei. Jadi Dr. Adam Zubair ni juga dia menyatakan kalau dilihatkan semula suatu ketika dahulu tu satu Singaporean dollar ni dia bersamaan dengan 1.5 ringgit Malaysia, tetapi sekarang dia telah meningkat kepada 3 ringgit Malaysia. Jadi pertanyaannya sekarang ni, apa yang menyebabkan sesebuah negara tu nakkan mata wang negara kita ataupun tidak? Jadi Dr. Adam Zubair ni dia ada kupaskan beberapa faktor yang menyebabkan sesebuah negara tu nakkan mata wang ataupun tidak. Jadi yang pertama adalah faktor inflasi, iaitu lagi tinggi inflasi negara kita, lagi cepatlah mata wang tu akan susut nilainya. Dan yang kedua, interest rate, iaitu kadar faedah. Jadi Dr. Adam Zubair ni dia menyatakan kalau lagi tinggi interest rate, nilai mata interest rate satu negara tu, nilai mata wang tu pun akan meningkat seiring dengan kadar faedah negara tu. Jadi yang ketiga pula adalah government debt. Yang ni Dr. Adam Zubair dia menjelaskan bahawa sekiranya kerajaan tu mempunyai hutang yang lebih banyak, bermaksud nilai mata wang tu pun akan turun sekali. Dan yang terakhir adalah political stability, iaitu kestabilan politik yang berkaitan dengan economic performance sesebuah negara. Jadi Dr. Adam Zubair dia menyatakan kalau negara yang tak ada kestabilan politik macam di Timur Tengah, di mana kebanyakan negara-negara di Timur Tengah tu ada banyak berlakunya peperangan. Jadi wajarlah mata wang mereka akan rendah. Jadi berbeza pula dengan warga negara yang memang aman damai. Jadi mereka memang mempunyai currency yang lebih kuat, termasuklah prestasi ekonomi di negara mereka. Jadi sekarang ni saya nak tanya pendapat Dayang Hadika tentang impak isu kejatuhan nilai mata wang. Boleh Dayang Hadika huraikan? Okey, bagi impak terhadap ekspor, kita ada beberapa impak. Antaranya seperti peningkatan daya saing ekspor. Apabila nilai mata wang merosot, barangan ekspor Malaysia menjadi lebih murah berbanding dengan barangan dari negara lain. Ini boleh meningkatkan permintaan dan melonjakkan pendapatan negara yang dijana daripada hasil ekspor. Kemudian, peningkatan kos import. Kejatuhan nilai ringgit juga menyebabkan kenaikan dalam kos import barangan. Ini akan menyebabkan peniaga meningkatkan harga barangan untuk menampung kos kenaikan harga import. Yang ketiga, pengaruh terhadap pelaburan asing. Keadaan ini akan mempengaruhi keyakinan pelabur sekaligus memberi kesan terhadap aliran keluar masuk wang. Keadaan ini menjadi punca tahap pelaburan asing langsung FDI ke Malaysia merosot. Kemudian pengaruh terhadap sektor perbankan. Rakyat yang terpaksa berbelanja lebih akan mengurangkan simpanan di institusi perbankan negara. Seterusnya, sektor perbankan akan turut terkesan akibat daripada jumlah deposit yang semakin menurun. Kemudian terdapat kenaikan harga barang import. Apabila nilai ringgit merosot, harga barang yang diimport dari negara lain akan menjadi lebih mahal. Ini kerana nilai tukar ringgit yang lebih rendah berbanding mata wang negara pengeluaran barang tersebut. Di samping itu, terdapat peningkatan kos perbelanjaan. Kenaikan harga barang import ini akan memaksa peniaga untuk mengeluarkan perbelanjaan yang lebih besar untuk membeli barang tersebut. Akibatnya, peniaga mungkin akan meningkatkan harga jualan barang tersebut untuk menampung kos kenaikan harga import. Seterusnya, impak kepada rakyat. Rakyat
yang terpaksa berbelanja lebih untuk membeli barang-barang, ini akan mengurangkan simpanan mereka di institusi perbankan negara. Ini boleh memberi kesan kepada sektor perbankan kerana jumlah deposit yang semakin menurun akan menyebabkan secara tidak langsung aset bagi perbankan juga akan menurun. Peningkatan inflasi, peningkatan harga bagi barangan import juga boleh menyebabkan inflasi. Ini kerana harga barang dan perkhidmatan secara amnya akan naik yang seterusnya akan meningkatkan kos sara hidup rakyat. Akhirnya, impak kepada ekonomi negara. Keadaan ini juga akan memberi impak kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Misalnya, penurunan dalam pelaburan asing langsung FDI dan aliran keluar modal boleh berlaku akibat kejatuhan nilai mata wang. Terdapat juga impak terhadap sektor pelancongan, iaitu kos perjalanan yang lebih tinggi. Kejatuhan nilai mata wang boleh membuat perjalanan ke Malaysia menjadi lebih mahal bagi pelancong asing. Ini kerana mata wang asing mereka akan kurang bernilai berbanding mata wang Malaysia, yang bermaksud mereka perlu membayar lebih banyak untuk penginapan, makanan, pengangkutan dan aktiviti pelancongan lainnya. Yang kedua, peningkatan dalam pelancongan domestik. Di sisi yang bertentangan, kejatuhan nilai mata wang boleh merangsang pelancongan domestik. Ini kerana pelancong tempatan akan mendapati bahawa percutian di dalam negara lebih murah berbanding percutian ke luar negara. Akibatnya, terdapat potensi peningkatan dalam jumlah pelancong tempatan yang mengunjungi destinasi pelancongan dalam negara. Yang ketiga pula, pengurusan dalam pendapatan pelancongan. Kebanyakan perbelanjaan pelancongan di Malaysia dilakukan dalam mata wang asing. Oleh itu, kejatuhan nilai mata wang boleh menyebabkan pengurangan dalam pendapatan sektor pelancongan. Pengurangan ini mungkin disebabkan oleh pengurangan dalam belanja pelancongan oleh pelancong asing atau penurunan nilai mata wang yang diterima oleh perniagaan pelancongan tempatan yang menjual produk dan perkhidmatan kepada pelancong asing. Kemudian, peningkatan dalam pelancongan halal. Malaysia merupakan destinasi pelancongan yang halal yang popular, menarik pelancong dari seluruh dunia yang meminati pelancongan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kejatuhan nilai mata wang boleh membuat Malaysia menjadi lebih terjangkau untuk pelancong dari negara dengan mata wang yang kuat, yang mungkin mendorong pertumbuhan dalam sektor pelancongan halal. Akhirnya, pengaruh terhadap pelaburan asing. Kejatuhan nilai mata wang juga boleh mempengaruhi keputusan pelaburan asing dalam sektor pelancongan di Malaysia. Penurunan nilai mata wang boleh dijadikan pelaburan dalam projek pelancongan di Malaysia menjadi kurang menarik bagi pelabur asing yang mungkin mencari peluang pelaburan yang lebih menguntungkan di negara lain. Sekian daripada saya. Apa pula pandangan Aisyah tentang impak lain yang telah saya kupaskan tadi? Baik, betul tu Hadika. Saya pun sependapat juga dengan Hadika. Tapi dari sudut pandangan saya pula, mungkin saya boleh jelaskan mengenai impak kepada kita sebagai rakyat di negara kita lah, di negara Malaysia ini. Jadi kita mungkin sekarang ni kita akan rasa macam semua barang mahal. Itu mahal, ini mahal. Macam kita pun boleh membanding bezakan zaman kita di universiti ini dengan zaman di sekolah rendah. Dulu kalau kat sekolah rendah 20 sen tak kot, macam RM1 boleh beli nasi lemak. Sekarang ni dekat universiti, kalau dekat IPG saya ni, nasi lemak RM3, RM3.50, berbeza lah. Okay. Jadi pertama sekali dia jadi barang makin naik lah, kita pun terasa benda tu. Dan bila perkara ini berterusan, akhirnya dia akan menjadi seperti kata-kata tu, rakyat memikul beban kerajaan. Itulah akhirnya, itu pendapat saya lah. Mungkin kalau daripada aspek lain, contoh macam kita nak melancong kan, kita pergi ke negara luar, negara yang lain untuk melancong, kita buat penukaran wang, dengan duit yang kita tukar,
kita tak dapat nak beli banyak-banyak, barang banyak-banyak sebab mahal dekat negara luar. Itu semua punca dia adalah disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang di negara kita. Okay. Itu sahajalah. Okay, bagi saya setakat ni itu sahaja pendapat saya. Okay, terima kasih Aisyah. Jadi kita telah kupas mengenai faktor dan impak-impak kejatuhan nilai mata wang Malaysia. Jadi sekarang ni kita akan bincangkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh negara kita bagi mengatasi isu ini. Jadi saya akan bagi pendapat saya dulu. Jadi yang pertama, pendapat saya, Bank Pusat Negara ni dia boleh melakukan intervensi pasaran kewangan dengan membeli atau menjual mata wang dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan atau menstabilkan nilai mata wang, dan tindakan ini biasanya dilakukan apabila nilai mata wang tu terlalu merosot atau terlalu menggugat. Okey, seterusnya selain daripada melakukan intervensi pasaran kewangan, Bank Pusat Negara juga boleh menggunakan kaedah kawalan atas kadar faedah, iaitu menggunakan kadar faedah ni sebagai alat untuk mempengaruhi nilai mata wang. Dengan menaikkan kadar faedah, ia boleh menaikkan daya tarikan mata wang negara tersebut. Sementara sebaliknya kalau bank tu turunkan kadar faedah, ia boleh melemahkan nilai mata wang negara kita. Okey, seterusnya pengurangan defisit perdagangan, iaitu negara boleh mengambil langkah untuk mengurangkan defisit perdagangan dengan memperkuatkan sektor ekspor atau mengurangkan import. Jadi ini boleh dilakukan melalui pelbagai insentif dan dasar untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasaran antarabangsa. Selain daripada itu, kerjasama serantau iaitu kerjasama dengan negara-negara jiran kerjasama serantau. Okey, iaitu kerjasama dengan negara-negara jiran juga penting untuk mengatasi isu kejatuhan nilai mata wang, iaitu perjanjian perdagangan atau pertukaran mata wang bersama dapat membantu mengimbangi tekanan yang dialami oleh satu negara dengan sokongan dari negara-negara lain dalam kerjasama tersebut. Okey. Sementara itu, selain itu, kerjasama dengan pertubuhan antarabangsa juga penting, sebabnya negara juga dapat boleh mencari sokongan dari pertubuhan antarabangsa seperti IMF, iaitu International Monetary Fund atau Bank Dunia, untuk mendapatkan bantuan kewangan atau nasihat dalam mengatasi isu kejatuhan nilai mata wang. Okey, itu sahaja pada pendapat saya. Jadi saya nak tanya, apa pandangan Syaurah mengenai langkah yang boleh diambil ataupun telah diambil oleh kerajaan kita? Okey, okey, baiklah. Pandangan saya pula, antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai mata wang ringgit, yang pertama, menilai kemampanan ekonomi negara secara objektif. Kerajaan perlu menilai kemampanan ekonomi negara secara objektif dan berpandukan data yang kukuh. Ini membantu dalam merancang tindakan yang sesuai untuk menguatkan nilai mata wang dan memulihkan keyakinan pelabur. Baiklah, yang kedua, menjaga kestabilan dasar monetari. Keputusan Bank Negara Malaysia untuk tidak menaikkan kadar faedah perlu diteruskan jika itu diperlukan untuk mengekalkan kestabilan ekonomi. Peningkatan kadar faedah boleh mengakibatkan aliran keluar modal dan tekanan lebih lanjut ke atas nilai mata wang. Baiklah, yang ketiga, menyusun semula struktur ekonomi. Langkah-langkah untuk menyusun semula struktur ekonomi negara perlu dipercepatkan. Ini termasuk pelaburan dalam sektor-sektor yang mempunyai potensi tinggi untuk pertumbuhan jangka panjang serta mengurangkan kebergantungan terlalu besar pada sektor-sektor tertentu seperti ekspor elektronik. Bagaimana pula dengan Hadikah? Ada apa pandangan? Saya begitu setuju dengan pandangan anda, Syaurah. Pada pandangan saya pula, kita boleh menggalakkan pembelian barangan tempatan
Masyarakat boleh digalakkan untuk membeli lebih banyak barangan buatan tempatan. Ini dapat dilakukan melalui kempen-kempen kesedaran dan pendidikan awam mengenai pentingnya sokongan terhadap industri tempatan. Yang kedua, meningkatkan pelancongan dalam negara. Peningkatan dalam pelancongan dalam negara boleh menyumbang kepada permintaan terhadap ringgit. Ini boleh dilakukan dengan mempromosikan destinasi pelancongan domestik dan menyediakan pelbagai inisiatif dan kemudahan untuk menarik pelancong tempatan. Yang ketiga, peningkatan daya saing ekonomi. Negara perlu mempamerkan daya saing yang tinggi untuk menarik pelabur dan memperkuat permintaan terhadap ringgit. Ini melibatkan pelaksanaan dasar-dasar yang memperbaiki struktur ekonomi dan meningkatkan produktiviti. Apa pula pendapat Aisyah? Okey, baiklah. Bagi saya, hari tu saya ada baca beberapa cadangan daripada yang YB Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli. Jadi terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai mata wang ringgit ini. Okay. Cadangan yang pertama adalah meningkatkan kedudukan fiskal negara sebab kerajaan perlu mengambil langkah untuk mengukuhkan lagi kedudukan fiskal negara ni, termasuklah mengurangkan defisit dan memastikan penggunaan sumber kewangan negara yang bijak. Ini membantu meningkatkan keyakinan pelabur dan menyokong nilai mata wang yang lebih stabil. Yang kedua adalah mengambil langkah-langkah jangka masa pendek dan panjang. Selain tindakan-tindakan segera seperti kekalkan kestabilan dasar monetari, langkah-langkah jangka panjang seperti reformasi struktur ekonomi juga perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai mata wang inilah secara berkesan. Seterusnya, meningkatkan pengurusan risiko. Jadi peningkatan pengurusan risiko ekonomi oleh kerajaan dan sektor swasta dapat juga membantu mengurangkan impak dari faktor-faktor eksternal yang tidak terkawal. Jadi dengan mengambil langkah-langkah ini secara serentak dan bersepadu, ia dapatlah membantu meningkatkan kestabilan dan prestasi ekonomi negara serta mengatasi masalah kejatuhan nilai mata wang ringgit dalam jangka pendek dan juga jangka masa panjang. Ada apa-apa yang ingin ditambah lagi? Okey, kalau tak ada, saya nak simpulkan topik perbincangan kita hari ini. Jadi apa yang dapat saya simpulkan ialah isu kejatuhan nilai mata wang ni merupakan satu isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor, sebagai contoh faktor ekonomi, politik dan global. Jadi isu kejatuhan nilai mata wang negara ni dia boleh memberi impak yang signifikan kepada ekonomi negara, terutamanya kepada negara kita lah, termasuk pengaruh terhadap inflasi, perdagangan antarabangsa dan dan pengaliran modal keluar masuk. Okey, jadi untuk mengatasi isu kejatuhan nilai mata wang, pelbagai tindakan perlu diambil termasuk memperkuatkan permintaan domestik terhadap ringgit melalui pembelian barangan tempatan dan melancong dalam negara. Selain itu, menjaga kestabilan ekonomi domestik dan mengurangkan risiko kewangan. Bukan itu sahaja, kerjasama antara pelbagai pihak termasuk kerajaan, Bank Pusat Negara, syarikat dan rakyat Malaysia sangat penting dalam menangani isu kejatuhan nilai mata wang dengan berkesan. Jadinya, penyelesaian kepada isu kejatuhan nilai mata wang ni dia memerlukan pendekatan holistik sebenarnya yang mengambil kira kesan jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Jadi dengan mengambil tindakan yang tepat dan berkesinambungan, negara Malaysia dapat mengurangkan kesan negatif kejatuhan nilai mata wang dan menggerakkan ekonomi kita ke arah kestabilan dan pertumbuhan yang berkekalan. Baiklah, saya rasa sampai di sini sahaja sembang santai kita pada hari ini. Masa pun telah mencemburui kita, jadi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Syaurah dan Hadikah kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi idea bersama kami pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, bolehlah kita berjumpa lagi untuk membincangkan isu-isu yang lain. Okay, akhir sekali yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada salah dan silap kami sendiri. Sehingga bertemu lagi di episod yang akan datang. Sembang santai melabuhkan tirai dan Assalamualaikum.